Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Untuk yang belum kenal, okey, sebelum saya teruskan, untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Ya, tolong komen dulu, boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak dengan jelas ke tidak. Memang saya nampak sekarang hujan sangat lebat. Anak saya telefon di rumah tadi, dia cakap, "Daddy, rumah masuk air." Rumah masuk air. So saya harap saya sudah bagi tahu apa yang diorang perlu buat di rumah. Sebab kalau rumah saya di Penampang memang rumah saya tu tidak berada pada kawasan yang rendah, walaupun dia dekat dengan Sungai Moyong tu, tapi dia jalan masuk tu memang ada rendah sikit lah. So memang selamat petang Cewin Alex, saya cakap petang hujan lebat di Penampang. Ya, betul, di KK pun sangat lebat ni. Stay safe insyaAllah. Kita harap petang ni dia okey. Ya, Xiaoling memang hujan sangat lebat. Nurhayati Ramli, Priya belum kena lagi. Okey, Talita, Sabah Care Specialist Clinic. Untuk yang, supaya saya ulang balik untuk yang nak cari CME point, petang ni tak ada CME point sebab kita tak ada tetamu daripada KPJ Sabah. Norida, Alin. Bukan measles. Measles. Okey, measles ialah campak. Measles ialah campak. Ramai orang confuse. Ramai orang confuse antara measles, campak dengan chicken pox, cacar air. Yang ada blister, Saya bagi tahu untuk semua orang semua orang dapat bezakan. Measles ni dia tak ada blister. Measles ni dia warna merah dan dia selalunya timbul, merah timbul dan di seluruh badan, selalunya pada budak-budak, itu measles. Tapi kalau chicken pox ni dia ada blister, dia ada lepuh air, dia ada blister, dia ada kembung, dia ada dia punya kulit dia timbul, ada cecair di dalam tu dan kadang-kadang dia boleh pecah, blister tu pecah, vesicles. Kalau katakan dia pecah, kalau ada jangkitan masuk, dia boleh ada secondary infection. So itu membezakan antara measles, campak dengan chicken pox. Untuk Alin saya sudah jawabkan untuk Alin. Sarah N, Sabah Care, thank you. Nadia, Sulaman pun lebat. Ya, saya rasa memang area KK ni sangat lebat lah. Rohani, Lia, Jenna, Ken Kinsul, siaran okey terima kasih. Dengar jelas dari kaunter depan. Sampai nurse dekat luar pun pergi komen juga. Apalah dia orang ni. Mili, terima kasih. Rohani, Petagas jelas okey. Dodori, Sabah Care. Jovi daripada Before. Okey, kita akan buat revision pasal chicken pox. Saya rasa bagus kita tunjuklah macam mana lesion chicken pox ni, macam mana rupa chicken pox ni. Sekejap, saya mana tadi saya sudah ni. Okey, yang ini adalah gambaran yang biasa untuk chicken pox. Sebelum kita cerita apa dia punya penyebab apa semua, kita tengok dia punya gambar dulu. Dia punya gambar macam mana rupa chicken pox ni. Selalunya ini rupa dia chicken pox. Kadang-kadang dia boleh bermula dari depan, di kawasan muka. Ini kawasan belakang kawasan belakang. Kita nampak dia ada warna, dia ada merah-merah tu. Mula-mula dia merah begitu. Lepas tu dia timbul dan dia ada vesicles. Ada macam dia melepuh, keluar biji air begitu, biji-biji air kan. Lepas tu dia akan pecah. Dia akan jadi scab, dia akan jadi parut lah begini. Dan dia adalah sangat gatal. Dia sangat gatal. Dan dia, kalau kita tengok dia punya kita boleh nampak dia bermula dengan merah, lepas tu dia jadi vesicle begini, vesicle tu akan pecah, dia akan kering jadi scab. Jadi ini adalah dia punya dia punya progression of disease lah, macam mana dia penyakit ni berlaku begitu. Dan selalunya dalam kebanyakan kes chicken pox ni dia akan resolve sendiri. Dia akan sembuh sendiri Dia akan sembuh sendiri. Ramai orang yang mempunyai immune system yang kuat, dia tak perlu rawatan yang spesifik sebab dia tak ada rawatan spesifik. Kita hanya diagnose chicken pox ni
Daripada kita tengok je kita dah tahu. Kita tengok rupa dia dekat kulit tu kita dah tahu dah, okey ni chicken pox. Memang sangat mudah untuk kita bezakan chicken pox ni dengan measles. Measles dia lain sikit. Jadi bila kita tahu, daripada diagnose kita dah tahu dan kita akan nampak dia punya progression dia. Mula-mula merah, lepas tu ada blister, lepas tu blister pecah, keluar air, lepas tu dia kering begitu. Dan selalunya dia sangat contagious lah. Cecair yang ada pada blister sangat contagious, sangat berjangkit. Kalau katakan anda ada cousin atau anak-anak ataupun di sekolah tadika, sekarang tadika buka kan walaupun PKP. Kalau katakan salah seorang kanak-kanak tu ada measles begitu, kadang satu hari sebelum nampak merah-merah tu pun kalau dia dah demam, pada waktu tu pun dia dah boleh kita cakap infectious. Selalunya dia orang ni akan demam lah, dia orang ni akan demam, dia orang ni akan apa tu, dia disebabkan oleh chickenpox virus lah, varicella zoster virus. Okey, dia ada demam, selalunya dia akan sakit kepala, dia rasa tidak sihat, dia rasa loya-loya. Okey, jadi bila selalunya dia punya brushes ni, dia punya ruam ni keluar je kan, dia akan demam tu akan naik seperti biasa beberapa hari. Lepas tu bila blister tu dah pecah, selalunya dia akan okey, demam dia akan okey. So itu dia punya progression dia. Okey. Kalau katakan budak tu mengalami katakan budak tu mengalami immune system dia compromise ataupun dia punya immune system tidak kuat, so ada kebarangkalian dia boleh dapat chickenpox yang teruk. Chickenpox yang teruk ni dia boleh dapat komplikasi, chickenpox yang ada komplikasi. Antaranya ialah pneumonia, dia ada masalah paru-paru, dia boleh masalah kepada dia punya otak. Okey, dia boleh dapat masalah otak sebab dia boleh dapat meningitis. Jadi itu yang kita takutlah. Okey. Jadi untuk tahu sama ada anak anda tu ataupun orang yang kena chickenpox tu teruk atau tidak, selalunya kita tengok gejala dia tu. Gejala dia tu. Kalau katakan gejala dia tu antara tanda-tanda yang dia punya chickenpox tu teruk, ialah pertama, dia punya rash dia tu kena pada mata. Kena pada mata. Maksudnya mata dia nampak merah. Mata dia nampak merah dan rasa sakit. Sakit. Jadi itu pun akan salah satu tanda yang dia punya chickenpox tu teruk. Yang kedua, kalau katakan dia punya rash tu kan, yang melepuh tu, yang pecah tu, blister yang pecah tu, dia rasa sakit. Rasa sakit, merah dan takut-takut ada nanah. Tu mungkin ada bacterial infection pada kawasan tu. Dan juga sekiranya dia punya rash ni, dia ada pada waktu yang sama, dia ada pening-pening. Dia ada pening-pening, dia ada disorientation, nampak macam tidak sedarkan diri, jantung dia rasa laju, dia sesak nafas, batuk dia terlampau teruk, vomiting, muntah ataupun dia punya temperature dia lebih daripada 39 darjah Celsius, maka yang ini kita cakap satu keadaan di mana dia kena cepat-cepat pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan lanjut, sebab ini sudah kita cakap ada complication. Okey. Okey, boleh faham tak? Boleh dapat kan? Saya akan share dia punya gambar lah. Yang ini gambar rupa-rupa vesicles tu. Saya nak anda bezakan antara measles dengan chickenpox. Measles dia tak ada stages ni. Chickenpox ada stages ni. Ini rupa dia. Sekejap saya share. Begini nampak. Dia sini kita tengok day 2, day 3, day 5, day 10. Selalunya dia akan berlaku, keadaan ni berlaku untuk lebih kurang 2 minggu, daripada 10 hari hingga 2 minggu. You akan boleh nampak dia punya lesion ni, dia punya keadaan kulit yang blister ni berubah daripada hari kedua tu memang nampak macam ada lepuh-lepuh air, macam blister air begitu. Kadang-kadang day 3, day 4 tu dia punya lepuh tu akan pecah. Dia akan pecah sendiri. Dan dia akan jadi berlubang beginilah, berlubang begini. Day 5, day 10 tu dia akan kering. Nampak macam ada scab, macam ada keruping. Yang ni dia sudah resolve lah kalau day 10 begini. Kalau day 10 dia masih merah dan tiba-tiba ada keluar nanah, mungkin dia ada secondary infection, infeksi kedua. Okey kan? Boleh dapat
Ada tak anak, ada tak anda yang ada anak yang pernah kena chicken pox? Ya, rasanya mesti kita boleh tahu kan macam mana rupa dia. Ashida George. Waalaikumsalam. Saya nak tanya doktor, kalau orang yang masih kanak-kanak cacar air, apakah sudah dewasa boleh kena lagi? Dia macam saya 2 kali kena cacar. Okey. Cacar air, yalah cacar air ni apa tu chicken pox ni. Waktu kalau anda kena jangkitan kali pertama, yes, itu dinamakan chicken pox atau cacar air. Bila kita sudah sembuh, sebenarnya kuman chicken pox ni, kuman varicella virus ni, dia tidak akan mati dalam badan. Sekejap, saya remove ni. Kuman chicken pox ni dia tidak akan mati dalam badan, tapi dia hanya dormant. Dormant maksudnya dia duduk diam-diam, dia bertapuk lah. Kalau orang Sabah bilang dia bertapuk sana di hujung-hujung saraf kita, hujung-hujung saraf. Jadi bila umur kita meningkat, bila kita sudah dewasa dan mungkin masuk umur tua, bila kita punya immune system down, dia akan boleh flare up. Flare up ni maksudnya dia tumbuh balik, dia sihat balik semula. Lalu dia membentuk yang kita panggil kayap. Kayap ataupun shingles, herpes zoster. Yang kayap tu selalunya boleh nampak di sebelah badan tu. Di sebelah badan. Yang orang cakap kalau itu kayap tu kan dia bercantum di kiri kanan dan dia bercantum di tengah, ia akan meninggal. Itu tak betul Tapi kayap tu selalunya dia hanya pada kawasan sebelah saja badan. Tak kira lah di perut ke, di muka ke kadang-kadang, tapi di sebelah. Itu adalah kita cakap shingles yang mana disebabkan oleh varicella zoster virus. Virus yang sama yang menyebabkan chicken pox ni waktu dia kecil. Tapi virus tu walaupun dia sudah sembuh, virus tu dia tidak mati, dia tinggal pada kita punya hujung saraf. Dan bila umur kita meningkat, bila kita punya immune system rendah, dia akan flare up. Itulah dia. So memang boleh kena 2 kali. Selalu tapi sekali kedua tu kita tak panggil chicken pox dah, kita panggil shingles. Crystal dari Kingfisher, chicken pox, how many times it could attack a person? Maksimum berapa kali? Tak ada maksimum Nadia. Yang documented commonly occur selalunya sekali. Sekali. Kalau immune system dia bagus, selalunya sekali saja. Tapi kalau immune system dia teruk, dia ada HIV ke, dia cancer on chemotherapy ke, atau dia ada connective tissue disease ke, atau memang faktor umur tua kan, dia punya immune system rendah, yes, dia akan datang balik tapi selalunya dalam bentuk yang berbeza iaitu shingles ataupun kayap. Nurhayati Ramli, dok, adakah normal orang yang ada keloid scar boleh kena bila kena chicken pox dan parut chicken pox tu pun jadi keloid scar? Yes, ada kebarangkalian besar yang sekiranya anda mudah kena keloid, bila kena chicken pox, dia punya parut tu akan ada keloid juga. Sebab tu mereka yang dah dewasa, bila dia belum kena chicken pox, kalau dia nak elakkan daripada kena chicken pox, kita suggest dia untuk dapatkan vaksin. Yang bagus ni saya tengok kat situ. Bagaimana kita boleh cegah? Jadi mencegah ialah dengan memberi vaksin chicken pox. Vaksin chicken pox. Sebab apa? Bila budak-budak kena chicken pox ni selalu dia punya severity dia tidak seteruk orang dewasa kena. Tidak seteruk orang dewasa. Kalau orang dewasa kena selalunya, especially kalau perempuan lah kan, dia umur dah 18-20 tahun. Kalau dia kena chicken pox, kadang dia punya parut dia tu yang orang takut. Parut dia tu sebab kadang-kadang dia sangat menyebabkan kosmetik. Dia boleh mengganggu emosi bila dia punya parut di muka banyak. So kita suggest untuk orang dewasa dapatkan vaksin chicken pox. Okey, Liza, selamat petang. Alin Maslina, hari tu babi saya ada blister merah di bawah leher masa sebulan, demam, alhamdulillah hari je blister. Itu pun tak banyak. Okey je kalau gitu. Okey. Kita tak tahu sama ada itu blister yang disebabkan oleh chicken pox atau tidak. Ada kemungkinan dia chicken pox, ada kemungkinan dia bukan. Ada kemungkinan dia bukan. Sebab baby satu bulan memang mungkin boleh kena lah. Cuma selalunya dia akan ada orang yang menjangkiti baby tu. Baby tu kalau masa sebulan kan, takut ada orang yang ada chicken pox atau yalah dia punya mungkin cousin dia ke atau pakcik-pakcik, makcik-makcik dia ke yang ada chicken pox, bila berdekat dengan tu baby dan baru boleh kena. Tapi kalau baby tu dengan you sahaja dalam masa sebulan,
dan you tak ada kena chicken pox atau suami tak ada kena chicken pox, mungkin bukan chicken pox, mungkin benda lain. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mezumi Jong, okey, terima kasih dari Likas Waalaikumsalam. Normal tak anak saya 2 orang 13 tahun 8 tahun sampai sekarang tak kena cacar lagi? Yes, agak common juga. Sebab tu adanya vaksin untuk chicken pox ni. Ada vaksin untuk chicken pox untuk elak untuk mereka yang tak pernah kena chicken pox waktu kecil. Dan dia tak nak kena chicken pox yang teruk dan dia tak nak kena shingles ataupun kayap waktu dia umur 60 70 tahun nanti. Jadi sebenarnya vaksin chicken pox ni dia menghalang anda daripada kena chicken pox yang teruk dan juga dia boleh mengelakkan anda daripada kena shingles ataupun kayap. Sebab apa? Vaksin ni dia tak mengandungi kuman aktif. Dia sudah vaksin chicken pox ni dia adalah kuman yang telah dilemahkan. So dia takkan tinggal pada kita punya saraf. So dia takkan dapat shingles lah nanti. Jadi kalau anda belum bagi anak anda tu chicken pox punya vaksin, boleh dapatkan vaksin di klinik-klinik kesihatan atau klinik swasta berdekatan. Okey. Terima kasih Cewi, Nurul, Aryu, selamat petang. Ahmad Sabri, selamat petang. Satu lagi soalan, anak buah saya pernah kena cecak air beberapa hari lepas tu sembuh tapi baru 3 hari sembuh timbul di tapak tangan. Apakah itu normal? Okey, yang ni nak kena dicek dengan doktor lah. Mungkin juga dia boleh jadi begitu ataupun yang kita panggil mild. Setengah budak kalau imun sistem dia kuat kan, bila dia kena cacar air ni dia punya symptoms, gejala dia tak begitu teruk. Sebab tu selalunya mereka yang budak-budak kalau kena chicken pox ni, kadang kita bagi Panadol dengan calamine lotion pun okey sudah. Yang penting dia tidak garu lah. Dia tidak garu. Mungkin kita bagi dia sedikit Piriton untuk kurangkan gatal. Penting sebab kalau kata dia garu kan, bila garu kadang kuku kita ni ada kuman. Bila blister tu pecah, kuman boleh masuk, dah ada jangkitan. So kita nak elakkan. Masa bayi ada kena jarum vaksin chicken pox, ada kebarangkaian akan kena juga. Okey, selalunya kalau telah kena vaksin chicken pox, selalunya dia protected. Maksudnya protected. Risiko untuk kena chicken pox adalah sangat rendah. Kalau kena pun mungkin dia tidak teruk. Mungkin keluar 2-3 blister je. Lepas tu okey. Sebab apa? Sebab immune system budak yang telah kena jarum chicken pox ni sangat kuat. Sangat kuat, antibody dia sangat tinggi. Sekiranya virus chicken pox masuk je dengan dia, jadi antibody ni boleh bertindak dengan lebih cepat. Bertindak dengan lebih cepat, jadi budak tu dielakkan daripada kena chicken pox yang teruk. Itu yang bagus. Okey. So boleh pergi ke mana-mana klinik untuk dapatkan vaksin chicken pox. Apa lagi yang saya belum saya belum share? Sekejap saya check dulu tengok. Ada lagi tak yang nak tahu? Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum saya teruskan dengan maklumat komplikasi. Kalau untuk chicken pox ni memang selalunya dia yang mild lah, mild disease, penyakit yang ringan. Tapi kalau ada jangkitan kuman pada kulit, ada dehydration, dia kekeringan, dia ada jangkitan kuman pada paru-paru, dia ada encephalitis, meningitis. Jadi ini complication boleh berlaku sekiranya kita tidak rawat dia dan juga sekiranya immune system seseorang tu sangat rendah. Chicken pox and pregnancy. Lagi satu saya nak sebut pasal vaksin chicken pox ni kita tak boleh beri kepada mereka wanita yang mengandung. Wanita yang mengandung atau wanita yang nak mengandung. Selalunya kita tak suggest kalau dia nak mengandung untuk ambil ni dulu. Tapi kalau katakan dia kena juga chicken pox waktu dia mengandung, then ada risiko yang dia boleh ganggu kandungan gitu. Zaitun, good afternoon. Terima kasih. Next, apa lagi yang saya belum selesaikan pula? Shingles, yes. Chicken pox, prevention. Itulah, vaksin selalunya kita bagi 2 dos. 2 dos untuk yang dewasa, 2 dos. Dos pertama dengan dos kedua jarak dia 4 minggu. 4 minggu. Okey. Sebelum saya akhiri, kita nak tengok balik semula apa rupa chicken pox punya rash. Chicken pox punya rash.
Sekejap supaya anda boleh beza anda boleh beza chickenpox punya rash dengan measles. Measles ialah demam campak. Ni rupa dia. Kena ingat kalau anda nampak anak anda tiba-tiba ada rash dan dia ada blister, dia start dengan demam dulu, demam, kadang-kadang ada batuk semua, tapi keluar merah-merah dia blister-blister. Hari kedua je dah nampak blister. So ada kemungkinan dia kena chickenpox. Tapi kalau dia merah-merah dia tak ada blister. Dia merah tapi dia timbul begitu merah sejak kan. Papules ataupun papular rash ataupun macular rash. Rash tu ruam merah-merah tu dia bukan chickenpox. Mak saya pernah kena chickenpox. Alin bukan chickenpox Alin. Chickenpox. Chickenpox ni dah macam pop chicken yang kita beli dekat dekat kios tu, dekat supermarket. Chickenpox. Asalnya bila anak kena cacat, anak disuruh pakai panjang tangan, katanya tak cukup tiba atau dia tak keluar cacat, tapi kita jangan pakai janggut tangan. Okey. Sebenarnya ni dia tak ada pantang juga, nak pakai boleh tak pakai boleh. Yang penting ialah kita nak elakkan daripada dia punya dia bila sebab ada risiko untuk dapat dehydration. Dehydration maksudnya kekeringan. Bila dia punya blister dia banyak pecah kan, dia boleh cepat dehydrated. So itu sebab tu mungkin kita suruh dia pakai lengan panjang. Yang penting hydration penting, jaga temperature penting. Lepas tu dan elakkan daripada dia menggaru. Dia menggaru. Kalau dia garu, selalunya dia akan menyebabkan itulah secondary infection, dan juga dia boleh menyebabkan parut. Parut yang agak teruk, yang tak berapa cantik. Okey. Nah, saya punya staff sudah letak kat situ untuk usikan vaksin klinik Sabah berjuragu diberikan oleh seboleh 2 dos suntikan jarak. Suntikan ni 3 bulan. Dia bilang 3 bulan. So itulah. So salah satu cara yang paling bagus untuk kita elakkan daripada jangkitan ni berlaku ialah dengan mengambil vaksin. Boleh tanya di mana-mana klinik kesihatan ataupun klinik swasta berdekatan tentang vaksin chickenpox ni. Tak kira umur lah, selalunya kita start daripada umur 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas, kita bagi 2 dos. Okay, jadi sampai sini saja saya punya presentation. Saya punya perkongsian, hopefully anda dapat manfaat. Assalamualaikum, selamat petang dan jaga diri baik-baik. Ikut SOP supaya kita boleh keluar daripada COVID-19 ni dengan cepat. Assalamualaikum.